Assalamualaikum dan salam sejahtera buat audiens-audiens kita di channel Rasyad Taya. So pada malam ni, seperti video-video live sebelumnya, kita akan buat design sublimation jersey daripada scratch ataupun daripada custom lah, kita customkan dan jadikan konsep yang kita nak. So kita ada 3 fasa, okey. Jadi kita ada 3 fasa. Fasa pertama kita akan cari gambar di sumber-sumber online, sama ada di Pinterest ataupun di mana-mana online punya resource, dan kita akan letakkan ke dalam kita punya Illustrator punya canvas. Selepas kita letakkan gambar-gambar tersebut, kita akan kaji sedikit mengenai gambar-gambar yang kita letak, dan kita akan cuba alter elemen-elemen yang ada untuk masukkan ke dalam kita punya design. So tu implementasi design di dalam setiap gambar akan diguna pakai di fasa yang ketiga. So seperti video-video live sebelum ni, kita memang tak tahu konsep apa yang kita nak buat. Kita just tengok daripada gambar, and then daripada situ kita akan cuba buat elemen-elemen yang kita rasa macam kita nak buat tu. Jadi apa yang korang akan nampak nanti adalah hasil macam mana kita nak mengharungi cabaran ataupun challenge dasar daripada gambar tu, dan kita olah kepada kita punya styling, kita punya customization sendiri. What the hell? So what the hell? Kita punya konsep malam ni mungkin berkaitan dengan teks. Macam saya letak gambar-gambar ni, so kita akan guna teks, dan macam mana kita nak jadikan teks tu sebagai design menarik ke dalam kita punya jersey design nanti. Jadi saya sedang mencari lagi konsep-konsep ataupun styling yang sesuai untuk kita combine dalam kita punya layout nanti. Okay, letakkan gambar. Rasanya kita dah cukup untuk gambar-gambar yang kita ada sekarang ni. Next step, kita nak masukkan ke dalam kita punya konsep lah. Sebelum tu kita kena kaji dulu gambar ni mengenai apa di fasa yang kedua. So fasa pertama sudah selesai. Kalau macam kita kekurangan idea, kita akan masuk balik kepada fasa pertama. Jadi dia adalah proses yang sentiasa berulang balik. Okay, tengok pada gambar yang pertama. Kalau kita tengok pada gambar yang pertama ni, kita nampak kan dia punya styling agak lain sikit. So dia gunakan radial ataupun rounded punya style. Cumanya apa yang menarik ataupun yang bijak kat sini ialah dia jadikan dua style yang berbeza dalam satu elemen yang sama. So dalam bulatan ni, setiap separation bulatan ni dia buat satu fill color, whole fill color, dan setiap separate ataupun selang-seli tu dia akan buat bahagian yang bahagian pattern dash ataupun pattern horizontal punya pattern. So ni yang perkara yang menarik saya dapat daripada gambar yang pertama ni lah. So gambar pertama kita dah check, kita dah settle bahagian kaji. Untuk gambar yang kedua, apa yang menariknya, dia just pakai style macam ni, macam 3D text, and then dia ada bahagian detailing text dekat bahagian sini. So dia nampakkan macam design ni lagi autentik lah, ataupun lagi macam kita boleh cakap macam jenis Nike punya design ataupun Apple punya design. So dia ada kekalkan minimalistik, walaupun nampak macam dia punya complex structure ni agak sukar untuk kita lakukan. Jadi saya tak sure sama ada kita dapat hasilkan similar vibe yang sama, tapi kita akan cuba.
Itulah tujuan kita buat live streaming, sambil-sambil saya belajar untuk berkomunikasi dengan audiens. Saya juga ingin belajar cara-cara untuk solvekan challenge yang saya nampak di hadapan saya ni. Okay, moving on pada step kedua pula, gambar yang ketiga. Gambar yang ketiga ni kalau kita nampak dia macam pakai cube. So yang cube ni saya macam nampak sikit apa yang dibuat. Semuanya saya was-was dekat bahagian sini. Saya tak sure sama ada dia pakai warp ataupun apa selepas dia pakai yang bahagian 3D punya elemen. Dia pakai simbol dan jadikan 3D. Dan dia terbalik efek dekat atas ni. So ni pun antara challenge yang mungkin kita kena solvekan untuk malam ni. Okay, next adalah koleksi gambar yang sama. Jadi yang gambar-gambar ni semuanya daripada asal yang sama juga. So dia ada macam bentuk 3D sini, sama macam yang gambar yang di atas kita ni. Dan yang bahagian ni agak unik sikit sebab dia buat macam ada pecahan ataupun black hole dekat di bahagian depan tu. Jadi dia just macam emphasiskan lagi dia punya impact apa yang berlaku di antara ruangan setiap typography tu. Which is quite nice lah. Quite nice. Yang paling rasa mencabar adalah bahagian yang ni. So saya tak tahu sama ada mencabar, betul-betul mencabar atau tak. Kalau kita tengok sini, dia adalah black box putih, black box hitam. So dia adalah opposite antara satu sama lain. Dan dibuat bahagian silinder. So dibuat bahagian silinder. Dan bahagian sini saya tak sure sama dia macam dia terpotong macam mana, ataupun dia just customize manually. Kalau kita nampak dekat bahagian side yang bawah tu. So kalau macam kita tengok secara kasar, kita akan nampak silinder bahagian sini. Cumanya macam mana dia pecahkan jadi bentuk yang bawah ni, saya tak sure sama ada manual ataupun memang dia dah konsisten dalam dia punya style dia tu masa dia pakai yang bahagian 3D tu. So mungkin kita akan cuba explore juga apa yang kita boleh buat dengan gunakan simbol dalam bahagian 3D punya elemen. Okay, teruskan kembali ke bahagian yang lain pula. Yang ni agak simple. Bukan agak simple, dia macam lagi straightforward lah dia punya style. So dia just pakai horizontal punya line, and then masukkan text, and then dia tukar render macam ni saja. So ni agak straightforward. Yang ni dia pakai 3D juga, tapi dia jadikan curve. Okay. Yang ni saya rasa dia just pakai, dia just pakai blend tu biasa. And then lepas dia expand dia pakai bahagian effect yang untuk macam warp kan bahagian tengah ni. Yang ni saya rasa dia pakai silinder. And then dia stack satu sama lain. Dan dia tambah lagi satu detailing dia, bahagian shadow di antara setiap ruang oleh elemen-elemen tu. So kita dari perasaan kedua ni memang kita melatih mata kita untuk lihat sama ada kita faham tak dia punya konsep tu mengenai apa dan apa tools yang kita akan gunakan. Macam yang ni base kepada perspektif. So yang ni saya tak dapat nak picture macam mana dia punya rough idea dia. So dia ada pixel macam ni, kasar, and then daripada perspektif macam ni pula. Maksudnya daripada rectangle biasa, kemudiannya dia rotate. Rectangle biasa, kemudian jadi rotate satu-satu. Yang ni bahagian bawah, bahagian tepi. Ni bahagian depan, ni bahagian tepi juga. Okay. Untuk yang bahagian gambar last sekali kat sini, saya tak nampak sangat, tak clear apa yang dia nak cuba sampaikan. So kita balik kepada gambar-gambar yang lain pula lah. So gambar-gambar sini dia just pakai bahagian tone page ataupun tone page punya effect. Dan dia punya font agak straightforward. Dia pakai condense punya font. Dan dia jadikan selang-seli, yang bahagian atas fill, and then di bahagian putih. Lepas tu dia selang-seli pada hitam balik dan bahagian putih balik. So ni agak straightforward lah dia punya styling kat sini. Okay, yang agak saya tak dapat nak tangkap ni, mungkin ni pun antara challenge yang agak complicated, sama dengan macam yang perspektif tadi. So dia macam bagi buat rotation, tapi saya tak sure macam mana dia dapat applykan rotation yang sebegini banyak dan pakai 3D
Mungkin dia punya 3D tu dia buat shape agak unik. Mungkin dia buat shape yang macam hourglass macam tu. Saya pun tak sure. So yang bahagian shape ni agak-agak yang sukar untuk saya faham dia punya belakang dia. Okay, last kali yang ni pun sama. Cumanya kat sini, kalau macam bahagian sini saya faham dia buat macam cone. Dia buat macam jenis cone, macam hourglass tu juga. Cumanya kalau macam kita lihat daripada bahagian shape sini, dia ada pula macam bahagian cone lagi. So cone dalam cone. Okay, kita nampak yang bahagian ni challenging. Ni pun challenging. Challengingnya bukan yang bahagian luar, challengingnya bahagian dalam. Sebab kita nampak kat sini dia ada macam curve gini. So dia macam ada dua elemen dalam satu elemen tu. Ni satu dan yang belah sekarang ke kedua. So agak sukar untuk saya faham dia punya macam mana dia buat macam ni. Okay, kita ada dua, satu, dua. Yang paling susah kita nak faham. Dan sambung lagi, which is this. Mana tadi yang susah tu? Nah, yang bahagian ni. Ni pun susah ya. Yang ni masa macam main blend tu saja. Okay, tanpa kita membuang masa, mari kita teruskan buat dengan kita punya konsep. So kita dah ada, kita punya tema malam ni memang bahagian typography punya styling ataupun bahagian experimental typography. Jadi kita akan cuba buat satu-satu. Sebelah kiri yang nombor 3 tu macam mana buat? Kiri ketiga bawah. Ketiga bawah. Yang bahagian ni. Kiri ketiga bawah. Oh, yang bahagian ni. Yang ni saya pun tak faham dia buat macam mana. Sebab dia macam ada dua 3D dekat sini. Yang bahagian luar ni adalah cone. Lepas tu dia ada pula cone dalam ni. Kalau kita nampak bahagian shape dia sini lah. Tu pun challenge yang kita kena cari lah solution dia macam mana. Okay, first kali kita just buat yang design biasa. So live kita malam ni bukannya untuk ajar macam satu-satu macam mana nak buat yang style daripada gambar direct straightforward. Kita just nak cari design yang konsep sesuai. Lepas tu kita nak cuba cari solution ataupun kita nak cuba nak solve macam mana dia dapat design macam tu. Dan kalau macam kita boleh buat, apa yang kita boleh buat tu sama sebiji 100% ataupun kita dapat yang lebih kurang saja. Tu kita punya live lah. Biasa kita punya live daripada dulu lagi, daripada awal-awal kita punya live dan sampailah sekarang memang kita punya objektif sama je. Kita eksperimen berdasarkan gambar dan cuba lihat sama ada kita dapat hasilkan result yang sama ataupun dapat implementasikan dia punya foundation dia tu. Okay, first kali saya nak buat yang bahagian ni sama ada straightforward ni. Kita cuba dulu bahagian ni. So bahagian text jadikan dia sebagai experimenter. Experimenter. Tukar kepada font yang sesuai. Ada Futura. Ada Futura. Oh, ada. Experimenter. Duplicate. Jadikan kotak belakang satu. Yang ni bahagian kelabu dulu. Nak check sama ada dia sesuai ataupun tak. So daripada sini kita expand. Ctrl Shift O untuk expandkan dia. Ataupun kalau macam korang nak tahu macam mana nak expand, Ctrl Shift O untuk shortcut. Kalau macam tak tahu shortcut, just pergi dekat object dan tekan expand lah. Apa yang dia buat ialah dia tukarkan kita punya type punya setting kepada vector punya elemen ataupun vector shape. So daripada type menjadi vector shape. Dan ni tukar pada warna putih. Okay, view edit preference user interface hitam. Okay.
Daripada sini groupkan, buat duplicate lagi. Dan yang ni jadikan simbol. Windows, simbol. Okay, simbol. Jadikan dia sebagai simbol. So, text 1. Tekan OK. Dan kita kena buat bahagian curve Effect, 3D material, 3D classic, revolve. Make up. Sebelum effect. Three D material. Extrude bevel. Lepas tu kita punya ni okay. Stop up. Saya tersilap render pula. Saya tersilap render. Mana ayat tu? Thank you nasi. Alamak, kita terpaksa buat balik sebab crash. Sebabnya saya buka live studio satu dan kita punya performance PC terbahagi. Jadi saya tak dapat nak buat yang 3D yang bahagian render tu. Tapi yang tu bendanya bukan yang kita nak buat. So ni design yang semalam punya. In case korang tertanya, ni adalah hasil design yang semalam. Jadi siapa-siapa yang terlepas live design semalam, korang boleh pergi singgah kita punya channel YouTube. Okay, korang boleh pergi singgah kita punya channel YouTube. Dan type Ras Attire. Pergi subscribe. Kalau macam nak tengok dekat mana kita letak dekat playlist, kita pergi kat bahagian playlist. Kita dah ada curate kang semua live program TikTok, kita ada post dekat sini lah. Jadi kalau macam korang nak belajar daripada awal dan tengok macam mana kita hasilkan design-design yang lain tu, boleh start tengok daripada playlist ni. Cumanya saya nasihatkan kalau macam sebab video dia agak panjang, jadi korang just skip saja. Sebab ada di antara dalam selang-seli live tu saya ada explain kan ataupun saya jawab soalan kita punya audience, jadi menjadikan lebih panjang kita punya video. So korang skip cari part-part yang penting saja yang korang boleh ambil. Dan itulah, ambil je lah input-input yang penting untuk korang implementasikan dalam korang punya skill set tu. Okay, kembali lagi. Yang ni kita tutup balik, kita tak perlukan yang bahagian ni. Kita save your computer notes. Buat balik. Effect 3D material yang klasik punya.
Okay, yang klasik punya sebab kita nak pakai yang map art ni. So tukarkan balik kepada kita punya rotation sama macam yang atas tadi. Kita kena ubah dia punya rotation sama yang atas sikit. Kembalikan yang bahagian ni ke depan sedikit. Dan besarkan dia punya depth. Saya tak tahu sama ada menjadi atau tak. Kita just cuba saja. Dia punya tag mark adalah macam ni. Classic shading, wireframe. So nanti dia akan paste dekat bahagian ni. Kita nak pindahkan dia supaya dia punya lebih besar. Okay, make up. Letak dekat bahagian surface. Ambil yang bahagian yang kita jadikan simbol tadi. Dan bukan yang ni. Clear balik, clear all. Sambung cari dekat bahagian bahagian sini. So sambut dekat sini. Tekan text, scale to fit. Dia akan jadi bahagian macam tu lah. Tekan OK. Dan kita akan dapat yang bahagian ni. Pergi appearance balik. Saya nak cuba tengok appearance balik sama ada kita punya stat salah. Copy dulu objek, expand. Kita nak yang bahagian text ni saja. Ungroup. Ungroup lagi. Okay, sebab apa kita ada bahagian yang macam border ni? Sebab kita letak bahagian putih tadi kan. So dia jadikan macam ada bahagian text tu lah. Jadi apa yang kita kena buat ialah kita release clipping mask. Kita buang yang yang ni simpang. Jadikan dia sebagai warna hitam balik. Ni bersama, select. Eksperimen. So yang ni kena mari ke depan. Ungroup. Release compound path. Jadikan warna putih. Yang ni tukar kepada warna hitam. Sama juga yang ni. Yang ni kita ungroupkan dia. Release compound path. Ambil yang text putih saja. So yang text dia kita combinekan balik. Tukar kepada shade yang kita ataupun shade warna yang kita nak. Putih. Dan bahagian belakang ni kita tukar kepada warna hitam. Okey. Ctrl Y balik untuk deactivatekan online mode. So kita ada macam efek macam ni lah. Ni salah ni. Ni sepatutnya warna putih. Ni warna hitam. Yang ni putih. Okay. So yang bahagian ni kita buat jadikan warna putih saja.
So dia punya efek macam tu lah. Yang bahagian ni kita kena buang, tak perlukan. So kita ada lebih kurang yang similar. Dia punya type dia just tukar bahagian rotation. Tapi yang bahagian ni pun kita rasa macam dah okey. Kalau macam kita nak buang bahagian ni, kita just buang sajalah bahagian yang putih ni. Group sikit. Group kali lagi. Okay. Experimenter. Kita kena fit sedikit bahagian ni. So yang bahagian ni kita tak perlukan, kita buang saja. Lama. Okey. Dan satu lagi sini. Ni buang. Ni buang. Satu lagi. Okey, sini. So kita dah ada bahagian shape yang ni. Daripada sini kita just masukkan je lah kat sini. So sama ada expand, sama ada nak besarkan ataupun kecilkan, tu atas korang punya pilihan lah. Dan next step kita cari lagi sumber-sumber lain. So kita nak buat bahagian rounded pula rounded. Okay, rounded. Sama juga, dia just buat bahagian ni juga. Masuk balik 3D Extrude Effect. Cumanya kita nak buat bahagian satu lagi. Kalau macam boleh kita nak jadikan dia sebagai satu saja. Break link. Buang yang ni. Kita nak yang bahagian ni saja. Dan jadikan yang bahagian ni sebagai simbol. So sama, window, beri kat simbol. Dah masukkan dekat bahagian simbol sini. So new simbol, text 2, text 2. Yang next step kita kena buat bahagian silinder pula. Okay, silinder. Ni kita perlukan effect 3D material attribute silap. Dia kena pakai yang effect 3D klasik bukannya bahagian yang atas ni. Yang atas ni yang baru. So ambil yang pakaian klasik punya. Kita nak bahagian ni. Jadi sini kita depth kita besarkan sedikit. Dan kita jadikan rotate sebelah sana pula. Plastic shading, no shading, wireframe. Kita nak wireframe, view option. Okay. Daripada sini kita kena pergi dekat bahagian matte arc. Okay, bahagian matte arc. Cari, okay, kalau macam di highlight ni kita nampak ni. So sekarang ni kita berada di surface mana? Dia akan tunjuk dekat, okay, sekarang ni kita berada di surface bulatan. Kita nak surface yang belakang, yang bahagian sisi-sisi ni. So pergi dekat bahagian, cari yang bahagian sisi. Okay, yang ni adalah bahagian yang kita perlukan. Okay, so masukkan simbol yang kita buat tadi, tekan text. So kalau macam kita scale to fit, dia akan besar macam ni, which is apa yang kita tak nak. Kita nak ubah sedikit. Okay, jadi dia macam ni. Dan scalekan dia. Silap tekan. Problem Illustrator ialah dia tak cantik dia punya, apa panggil? Dia punya user interface ni. Dia tak fleksibel sangat. Okay, kita ada satu saja, which is apa yang kita dah buat ni hanya dapat satu. So kita kena buat satu lagi simbol. Dan simbol tu kena buat multiple simbol. Okay, apa yang saya maksudkan ialah kita buat sini dulu. Kita break link dia. Sebab sekarang ni kita dah jadikan simbol. Kita buat simbol lain satu lagi. Okay, simbol satu lagi. Daripada sini kita jadikan panjang macam tu. So biar panjang macam tu. Dan grupkan. Kita pindah ke tepi sikit. Jadikan simbol balik. So kalau macam korang asyik terpaksa buka-buka balik ni, korang just ambil bahagian panel ni, letak dekat bahagian sini. So nanti dia akan simpan dekat bahagian kita punya panel punya right side ataupun left side lah.
Jadi pergi dekat simbol, tekan simbol balik, tekan tambah, and then tulis teks yang ketiga. Kita jadikan teks yang ketiga. So daripada teks ketiga ni kita buat dia effect balik. Kita check balik appearance dia. Bahagian appearance, appearance pun saya tak ada kat sini. Saya pergi ambil balik. Saya letak dekat bahagian atas sikit lah, senang nanti. Okay. Apabila kita apply effect, dia akan save dekat bahagian appearance ni. Jadi korang jangan risau macam mana nak masuk balik ke tempat yang kita punya editor. Sebab bila kita masuk dekat bahagian effect, dia akan save dekat kita punya appearance punya panel. Okay. 3D material, 3D classic, extrude bevel, plastic shading tukar kepada wireframe. Jadikan besar sikit yang bahagian ni. Dan mungkin yang bahagian ni kita kena ubah sikit rotation dia. Dia akan jadi macam ni. Sedikit saja kita nak. Sedikit saja. Pergi kat Make Art. Cari surface. Surface yang kita perlukan ialah surface ni. Masukkan yang bahagian teks tadi, yang panjang-panjang tadi. Dan kita besarkan. Dan mungkin kita kena rotatekan dia. Okay, experimental, besarkan lagi. Besarkan sampailah dia fits dekat bahagian kita punya shape ni. Tekan OK. So object, expand. Nampak dia macam mengarut sikit sebab ia bercampur banyak benda. Kita ambil bahagian depan dulu. So ni adalah bahagian depan. Okay, ni adalah bahagian depan. Pindah keluar. Okay, ni bahagian belakang, ni bahagian depan. Ungroupkan sekejap. Masuk sini balik. Kita buang yang bahagian kita tak perlukan ni. Dan jadikan dia sebagai hitam balik. So release clipping mask. Release compound path. Pathfinder balik. No. Okay. Tekan Q, select bahagian semua yang shape kita nak ni. Q. Jangan jadikan hitam balik. Okay. So kita punya teks ni buan. Dia kita punya bahagian A dengan bahagian art ni kita ada tertinggal. Tapi kalau macam kita nak adjust satu-satu tu terlalu banyak. So kita just ignore sajalah. Asalkan dapat kita punya style macam ni. Okay. Next step apa yang kita kena buat ialah bahagian macam mana dia dapatkan bahagian gradient macam ni. Okay. Satu mistake yang kita buat ialah kita tak jadikan dia sebagai apa panggil? Sebagai hitam putih. Sebab kita just pakai satu singular color saja. So which is why kita ada problematic kat sini sikit. Mungkin kita kena buat balik.
Yang putih tukar kepada hitam. Dan yang hitam ni tukar kepada putih. Copy. Experimenter. Yang ni mungkin kita kena kecekkan sikit. Jadi kita buat macam ni. Sebelah sana pula. Okey, grupkan. Jadikan dia sebagai simbol. Teks yang keempat. Tekan okey. Perfect. Silap. Tujuh material, klasik, astrop level, wireframe. Tukarkan bahagian ni biar besar macam tu. So kita kena rotatekan dia. Biar sebelah sana sikit. Rotatekan. Okay, nice. Next kita kena jadikan dia. Kalau kosong je macam mana? Tak ada. Okay. Masuk balik kepada appearance. Masuk pada teddy bear balik. So kita nak bahagian masam make art. Yang bahagian kita jadikan simbol tadi, kita just masukkan sini lah. Dan kita kena ubah dia kepada kita punya rotation macam ni. So ni bahagian depan dengan bahagian belakang lah. Kita nak bahagian depan saja. Ni bahagian belakang, ni bahagian depan. Okay, yang gelap bahagian belakang, yang putih ni bahagian depan. Dia ada warna dua shape warna tu kan. So tekan OK. No shading surface, no shading. Okay, kita akan dapat bahagian ni. Dan object expands, kita akan dapat lah bahagian yang macam style macam sama, yang lebih kurang macam ni lah. So apa yang kita, macam mana kita nak jadikan dia sebagai apa panggil, sebagai efek macam ni, ataupun macam bahagian ada gradient macam ni, ada depth macam ni, kita kena buat secara manual. So besarkan biar dia melepasi kita punya shape. Pergi sini biar dia intersect antara satu sama lain. So bagi intersect, biar intersect, macam mana nak tahu intersect, kita just tekan Ctrl Y untuk adjust dia punya outline mode dia. So biar make sure dia outlinekan dengan bahagian path ni. Okay, Ctrl Y balik. So nampak macam messy gila kan ni kan. Okay, nampak macam messy gila, tak apa. Nanti kita akan adjust sedikit. Daripada sini pula kita kena buat dia punya apa panggil, dia punya gradient tu, untuk jadikan ada depth tu. Copy, paste, tukar warna. Tak dapat paste. Ctrl C, back. Ctrl F. Dan bahagian sini kita kena jadikan dia sebagai gradient lah. Mesti macam tu.
Okey, menggunakan cara sama, kita Ctrl C sekali lagi, masuk kepada transparency mask pula. Transparency mask tak ada sini, window, transparency punya mask, transparency T, transparency punya mask, make mask, paste yang sama. Dia akan jadi sebelah sini Kita kena invertkan dia supaya dia yang gelap tu dekat bahagian belakang. Okay, so gradient ni mungkin kena alter sedikit, biar dia gelap kat bahagian sini saja. Cerah sikit sini. Sini okey. So kita ada macam bahagian effect shade macam tu, effect macam shadow macam tu. So daripada sama, kita just saya tak terkeluar daripada opacity mask. Sebab tu macam kawan nampak ni, saya masih dapat adjust dia punya opacity. Apa yang untuk keluar daripada opacity mask ni dan edit secara biasa, kita kena pergi dekat bahagian transparency balik. So saya tersilap, saya tak lupa nak letakkan dekat bahagian window ni. So transparency balik, and then kita pegang yang bahagian panel yang pertama. Okay, so ni adalah panel untuk aktifkan bahagian opacity mask ataupun masuk ke dalam kita punya masking. Bila kita tekan ni, kita akan dapat default balik. Okay, kita akan dapat default balik. So kita boleh alih balik yang ni. Kita grupkan dulu bahagian ni, dan daripada sini kita alih pula yang bahagian bawah. Okay, so kita ada macam bahagian shade macam tu. Okay, ni nice. Kita perlu buang yang bahagian lain ni dan jadikan sebagai clipping mask lah yang bahagian belakang untuk dapatkan base balik. So pergi dekat bahagian layer kita tadi, ambil yang bahagian kita punya template belakang tu lah, yang base tu, dan paste di bahagian. Okay, lambat sikit. Ctrl C, Ctrl F, Ctrl C. Problem kalau macam kita terlampau banyak sangat file kan, bila kita banyak sangat file, dia tak dapat nak paste layer lain sebab dia macam cache dia berat sikit. So daripada sini kita duplicate dulu, ambil yang shape yang kita pindah tadi, masukkan dekat bahagian design. Okay, so ni klik unlight balik, masuk ke sini. Jadikan dia sebagai clipping mask. Make clipping mask. Okay, then pindah ke bahagian belakang. So kita dah ada bahagian yang macam text ni. Kalau macam korang nak besarkan, korang just klik bahagian 3 ni dan scale upkan dia je lah kalau perlu. Okay, so shadow kita dah ada bahagian situ. Dan next step, kita nak masukkan bahagian yang lain pula. Okay, since kita dah ada bahagian detailing banyak belakang ni, kita kena kurangkan opacity dia ataupun macam mendakkan sedikit sebab dia terlampau kontras sangat. Jadi macam kita nak letak teks ataupun apa-apa di bahagian depan, dia macam berganggu sedikit. Jadi apa yang kita kena buat ialah sama ada kita kurangkan opacity ataupun tukar warna dari dekat dalam ni. Okay, macam nak tukar tu, kita just tekan Y. Yang hitam ni tukar kepada warna yang sesuai dengan apa yang kita nak. So hitam maintain, cuma yang putih ni kita nak tukar. Ambil warna putih, jadikan dia sebagai macam dekat gelap-gelap sikit. Ambil warna biru sebab warna biru ni lagi sejuk lah nampak. Tekan OK. So kita still ada bahagian yang shade tu. Shade kita still ada, cuma yang macam dia nampak cerah sikit bahagian ni. Kita kena adjust sedikit dia punya gradient dia. So pergi dekat bahagian transparency balik, adjust kat bahagian sini. Putih ni tukar pada kosong. Dan kita
kita akan dapat efek yang sama macam tadi lah. Tukar balik kepada yang bahagian panel untuk keluar daripada transparency mask. So kita dah dapat bahagian shade dan dia ada macam highlight sikit. Okay, which is quite nice lah, dengan kita tak expect tapi quite nice juga. Okay, next step, mungkin kita nak apply sedikit bahagian apa panggil, bahagian macam tone paper ni untuk masuk kat sini, dan kita akan jadikan sebagai yang bahagian banyak-banyak sebagai base. And then untuk bahagian sponsor, kita akan cuba cari cara macam mana nak buat macam ni. Alright, so itu saja yang kita akan buat pada malam ni lah. Okay, masuk balik ke jangan, saya cuba nak jawab soalan, sama ada soalan ataupun tak. Kalau PC aku tadi berkicap buat baru. Sama lah, saya pun punya PC berkicap juga ni. Dia kena upgrade kena upgrade selalu. Kadang-kadang Aerobi ni problem dia, setiap tahun dia akan update dia tu macam tak optimise untuk kita punya PC performance. Jadi kalau macam PC lama dalam 3-4 tahun tu memang dah kena upgrade lah. So kalau macam yang 3D tadi saya pun memang tak guna ya bahagian 3D tadi yang klasik. Bukan yang klasik, yang bahagian efek 3D biasa tu. So kita ada dua sini untuk pengetahuan audiens kita punya semua sekali. Yang bahagian 3 ni kadang-kadang ni adalah yang terbaru. Yang 3D klasik ni adalah yang 3D punya lama. So kalau yang bahagian yang berat ni adalah bahagian ni lah. Yang atas yang 1, 2, 3, 4, 5 yang atas ni berat lah untuk PC punya spek. So kalau macam korang nak pakai boleh, tapi make sure korang punya canvas size Illustrator tu adalah bersaiz resolution kecil je lah. Yang macam saya punya resolution ni lebih kurang 4000 ke 5000 pixel. Kalau macam untuk yang ringan sikit, just ambil yang bawah 1000 ataupun dalam 1500 pun dah okey. Okay? Kalau macam nak main yang bahagian 3D yang bahagian atas ni lah. Sebab yang ni kita boleh apply material untuk nampakkan lebih realistik. Tapi untuk yang matte typography punya art ni, kita pakai yang 3D klasik punya. Thank you NA Artami kerana follow channel live kami. Thank you Arifau Arif kerana follow kami punya channel. Thank you Azwan. Thank you Uzai Ramli. Thank you Who is Luke. Dekat Photoshop boleh buat macam ni tak? Buat Photoshop Photoshop saya tak sure, sebab saya macam jarang sikit main Photoshop. Biasanya saya gunakan Photoshop untuk enhance gambar ataupun masukkan untuk buat render pattern. Yang tu saja. Yang bahagian 3D art saya tak pakai sangat dekat bahagian Photoshop. So saya tak dapat nak jawab pertanyaan saudara Uzai Ramli. Okay, next step kita nak buat bahagian macam style macam ni yang saya tak sure sama ada kita boleh apply tak efek macam ni ke atas layer ni. Nanti saya cuba tengok sekejap. Bagi saya masa untuk saya buat sesuatu sekejap. Saya nak cuba sesuatu. Saya nak cuba sesuatu sekejap. Sama ada tak tahu ia menjadi ataupun tak. Transform appearance stroke tukar kepada opacity tukar kepada difference. Okay, exclusion. Okay, sebab apa jadi kuning? Sebab kita punya kelabu ni dekat warna biru kan. Sebab tu jadi macam exclusion ni different dia kuning. Sebab difference ni adalah warna opposite kepada warna yang kita apply dekat atas dia. So apa-apa effect difference, kita punya opacity stack kepada difference, bila dia overlay dekat bahagian atas sesuatu elemen, dia akan convertkan bahagian warna yang opposite. Okay, so sebabkan kita jadikan kelabu tadi macam ada accent ataupun tint biru, ia tukarkan kita punya, bila kita apply difference dekat bahagian kita punya stroke ni ataupun layer yang kedua ni, dia jadikan warna opposite. Yang ni pun okay apa? Mungkin kita nak apply pattern sedikit dekat bahagian ni. Tapi sebelum kita apply pattern, kita nak jadikan dia sebagai sebagai pathfinder biasa dulu. So besarkan dia, stroke besarkan dulu. Kita main-main apa yang kita boleh main-main. So opacity, object, duplicate dulu, buat backup, jangan kena sentiasa ada habit buat backup.
Kena ada sentiasa ada habit buat backup. Okay, sini. Lepas tu objek path, offset path balik. Yang ni tukar kepada warna kelabu dulu. Objek path, objek path, offset path. Besarkan sedikit. Okay, tukar warna putih balik. Yang ni buat naikkan atas. Dia dekat sini. Okay, dan kita apply bahagian differences. Differences Ungroupkan dulu. Cari bahagian fill. Tukar kalau kita tukar pada warna hitam. Fill, opacity, normal, differences. Tak nice lah. Okay, lepas tu kita nak apply pattern. Sama ada jadi ataupun tak, saya tak sure. Kita cuba apply pattern pula. Apa yang akan jadi bila kita apply pattern dekat atas dia. So, pergi pattern. Select dulu elemen ni. Tekan bahagian ni. Fill ni tukar kepada pattern. Ambil library. Pattern. Kita kena main-main. Dan tengok dapat result apa. Okay, nice. Quite nice. So yang ni sama, tambah layer baru. Yang bahagian fill ni kita ambil yang bahagian pattern tadi. So kita akan dapat efek yang agak-agak menarik lah. Mungkin yang ni kena tukar warna hitam. Warna hitam. Ya, saya ada sesuatu kena ubah sikit. Sebab dia sekarang ni tengah ada yang belakang ni penuh. Jadi macam stack antara satu sama lain. So kita kena ubah sedikit. Bagi saya ruang sedikit untuk saya adjust bahagian ni. Merge. So kita ada okay, nice. Ni hitam, yang ni putih. Masuk ke opacity balik. Appearance. Fill. Sini tukar kepada opacity. Difference. Oh, sebab atas ni kita tak letak pattern tadi. Letak pattern, library. Pattern, basic graphic, basic line. Okay. So bahagian ni pula fill layer. Yang bahagian ni kita jadikan pattern sini sama balik. Yang bahagian bawah ni kita jadikan dia sebagai differences. Okay. Dan bahagian ni pun sama. Tambah dekat appearance ni fill. Yang ni jadikan pattern. So tekan yang select bahagian fill ni, tekan jadi pattern. Yang bahagian ni kita ada bahagian bawah ni yang macam ada drop down ni, opacity dia tukar kepada differences. Kalau exclusion jadi apa? Jadi putih sikit. Okay, so kita ada tint macam biru dengan kuning sedikit. Dan bahagian putih ni kita tukar kepada warna putih dulu. Yang ni mungkin kita just pakai overlay. Yang ni pun bahagian overlay.
multiply. Hmm. Alright. Next saya nak tambah satu benda. Saya nak tambah satu lagi, tapi nak jadikan dia sebagai offset path. Cumanya sekarang ni sebab kita, kalau macam kita apply offset path, dia akan kacau dekat bahagian kita punya opacity. Sebab dia macam ambil satu whole element kan. So untuk elakkan perkara ni, kita just pakai stroke punya dan jadikan hitam. Stroke ni letak kat bahagian bawah sekali. Tarik drag dia dekat bawah sekali. Jadikan yang ni adalah sebagai warna hitam, sama dengan warna yang kita pakai untuk yang bahagian font tadi. So hitam 20. Ni pun sama. Stroke tukar kepada 20. Hitam. Pindahkan stroke dia kepada layer yang paling bawah sekali, supaya dia duduk kat bahagian bawah sekali ataupun bahagian belakang sekali. Okay, stroke sama. Ni 20 point. Stroke pindah dekat bahagian layer bawah. Okay. So layer atas ni adalah layer pattern, which is yang kita apply pattern. Layer kedua ni yang kita apply opacity tadi. Dan yang ketiga adalah layer paling belakang sekali, kita tambah stroke. Kalau macam kita pakai offset path pun okay. Cumanya bila kita pakai offset path, dia akan ambil satu whole element dan dia besarkan. So kita tak nak lah bahagian tu, sebab nanti dia akan affect dekat bahagian opacity ni. Jadi kita guna alternatif lain, kita jadikan stroke saja. So apa yang dibuat, kita akan dapat macam pecahan. Ada lagi pecahan kat sini. So kita nak apply effect macam tu. Jadi kita ada macam style unit sedikit bagi yang kat sini. So tu yang saya nak cuba tadi. Okay, this one is quite nice. So kita masukkan dalam ni, ke dalam kita punya canvas. Sekejap letak bahagian depan sekali. So kita ada effect macam ni. Okay, nice. This is quite nice. Aduh, puji diri sendiri. Memalukan. Okay, next step kita nak buat bahagian yang macam tone page ni sedikit. And then apa yang kita nak buat selepas tu ialah kita nak buat bahagian sponsor text ni. Okay, so tu saja. Bahagian ni untuk tone page, dan kita akan apply pula effect yang macam ni kepada sponsor text ataupun bahagian text dekat bahagian tengah nanti. Untuk yang ni saya tak sure sama ada kita boleh yang ni simple je sebenarnya, tapi saya tak tahu nak letak dekat mana. So mungkin selepas kita dah buat yang bahagian tone page dengan sponsor text, kita tengok kat mana lagi yang kita boleh alter. Bang, selalu live siang ke malam? Biasanya selalu live malam sebab siang saya ada kerja lain. Saya ada 2 kerja. So saya adalah full time UI UX dan saya bergerak kontrak dengan Rust Attire. So Rust Attire ni saya ada lagi kontrak dengan bukan branch, macam brand baju lain. So untuk bahagian malam memang saya buat fokus pada baju. Bahagian siang saya fokus pada saya punya kerja yang full time tu lah. So live ni first time saya buat bulan ni. Selama ni tak pernah buat live. Saya cuba nak cabar diri untuk belajar komunikasi, sebab saya biasanya designer ni dia kurang bersembang dengan orang. So saya nak improvekan saya punya sociability punya skill dan saya punya penyampaian untuk bagi informations. Kadang-kadang kita buat benda yang kita tak berminat ni boleh membantu kita untuk asah lagi kita punya skill dan kita punya tambah kita punya nilai diri. So itulah saya punya perspektif ataupun mindset lah yang saya fikir masa saya buat live ni. Apa lagi? Okay, masuk balik kepada bahagian tone page. So tone page ni sebenarnya tak perlu, korang boleh cari dekat Freepik ataupun korang just boleh buat manual. So macam saya ni, kalau macam saya guna simple step, saya just buat macam ni je. Buat beralung-alung macam ni. Dan bahagian atas ni pula sama-sama. Okay.
Sekejap sebab saya pakai stroke tadi. Okay. Alah, kena adjust sikit pen tu kita. Mungkin kita kena buat cara lain. Satu P, saya cuba dulu sama ada menjadi atau tak, saya tak tahu. Straight P, lepas tu tukar kepada effect, rough, distort, transform, buat roughen. Okay, roughen pun okay. And then size dia kecilkan sedikit. Relative, detail, mini smooth ataupun corner atas korang punya pilihan. Kita ambil yang bahagian smooth dulu. Dan kita akan dapat bahagian texture macam ni lah. So besarkan dia punya. Bukan. Instead of besarkan, kita buat satu lagi. Apply dulu. Object expand. Kita akan dapat shape yang lain macam ni. Ni pun sama. Object expand. Dan kita kena gabungkan dua ni lah. Dua line ni. So tekan double click ni. Tekan Ctrl J. Okay. Ctrl J untuk joinkan tool dia. Ni kan adalah dua elemen berbeza kan. Bila kita tekan Ctrl J, kita akan mesh pula lah. Kita akan combinekan dia punya line tu, path. Ataupun kita boleh pergi dekat sini, dekat bahagian join tu. Okay. Join tu pun boleh. So bila kita tekan warna atas ni, dia akan warnakan lah. Tapi disebabkan join tu ni, dia kena at least dekat baru macam dia boleh detect. So sekarang ni tak detect lagi. Biasanya kita pakai yang ni lah. Tak detect juga. Sekejap saya cuba buat satu lagi. So satu ni. Bila kita tekan Ctrl J tu, Ctrl J yang bahagian join tu ni. Apa tak sama? Okay, bersama lah. So bila kita pakai Ctrl J, bila kita pakai join tu ni, dia akan bersambung macam ni. Ataupun kalau macam kita ingat shortcut, just tekan Ctrl J saja. Dia tekan Ctrl J, dia akan meshkan ni lah. Jadi yang bahagian atas ni, kita kena adjust sedikit supaya dia punya sekejap saya kena potong balik. Saya kena adjust sikit balik yang ni, biar dia line sikit dengan yang bahagian atas. Sebab kita tak nak sama kan. Dia punya roughen ni macam lain. So ingat tak saya pesan yang roughen atau apa-apa efek yang kita apply, dia akan simpan dekat bahagian appearance punya tu. So pergi sini balik, kita just adjust bahagian sini saja. Okay, adjust bahagian sini. Dan detail ni mungkin kita kena kurangkan sikit supaya kita dapat bahagian random. So dia dapat macam random punya shape macam ni lah. Jadi apa yang kita kena buat lepas tu, just macam sama tadi, Ctrl J saja. Sebelum tu kita kena expand dulu efek ni. Saya nak duplicate dulu buat backup. Eject, expand. Dan pilih dua ni. Tekan Ctrl J untuk gabungkan dia. Yang sini pun sama. Select yang dua point dekat atas bawah. Tekan Ctrl J untuk jadikan dia macam ni. So ni mungkin kena besarkan sikit. Dan jadikan dia sebagai background ni lah. Kita ambil yang warna. Mungkin kita ambil yang bahagian warna hitam, betul-betul hitam. Color layer, color set mungkin 100%. Dan kita kena tambah shadow pula. Okay, shadow korang biasanya kalau macam kita pakai efek shadow, dia bagi berat sedikit kita punya kita punya artwork ni. So apa alternatif saya buat ialah saya just copy balik. Yang ni letak kat bahagian depan. Yang ni kita tukarkan kepada warna yang putih sedikit lah. So salah satu, sama ada korang nak jadikan yang bahagian bawah ni putih ataupun nak jadikan bahagian bawah ni hitam. So kalau macam kita tukar warna hitam, tukar hitam balik. Dan ini tukar pada warna putih. Kita akan nampak bahagian shape macam tu lah. Tapi dia punya shadow, betternya pakai macam effect shadow yang macam biasa lah. Kita pakai effect stylized stroke shadow ni. Cuma saya tak pakai lah sebab saya risau nanti dia akan rosakkan ataupun impact kita punya PC performance. So ambil yang sama, kita just duplicate.
Tukar macam ni. Okay. Yang bahagian putih ni, yang bahagian putih hitam ni kita buang dulu sebab kita nak gabungkan antara dua shape ni dengan bahagian atas ni. Okay. So ungroup dulu. Ambil yang shape atas ni. Kita nak gabungkan dia dengan yang bahagian bawah ni. Okay. So yang ni just manual je sajalah. Saya tekan Ctrl Y. Oh, Ctrl Y macam terlalu messy. Tukarkan dulu warna kepada warna yang senang kita nampak. Dan kita just buat manual. Daripada sini, anchor point, sambung ke sini. Sebab saya nak gabungkan antara yang bahagian shape ni dengan bahagian shape atas tu. Kalau macam korang nak lagi banyak variasi, guna pen macam line tu biasa tadi. Roughen kan, effect roughen supaya dia dapat beza sikit bahagian atas dan bawah hang. Cuma untuk macam style saya punya live ni, saya just buat sekadar yang saya rasa saya ni lah, saya rajin. Okay. Tukar kepada warna hitam. Dan tukarkan kepada warna putih balik. Pathfinder, mergekan dia. Kita tukar kepada ni warna putih balik. Okay. So kita ada bahagian shade ni. Warna putih ni mungkin kita nak buat bahagian warna kelabu. Kelabu tapi kelabu gelap sikit. Kelabu yang tapi kelabu gelap. Dia tak terlampau hitam dan tak terlampau kelabu sangat. Okay. So bahagian atas ni macam biasa, apa yang kita kena buat ialah kita just buat dia punya duplicate macam tu atas. Pindahkan layer ke belakang dan ambil warna yang hitam tadi. So kita ada bahagian shape macam ni lah. Okay, ni lah cara-cara trik mudah lah untuk buat tone edge. Kalau macam korang nak nampak lagi cantik, kena buat satu-satu lah. Bahagian atas buat line berbeza, buat atas bawah pun buat line berbeza. So kita ada bahagian variasi sikit. So bahagian ni kita nak adjust sikit. Saya nak pakai bahagian free transform ni. Saya nak pergi dekat bahagian bawah sekali, free distort, untuk saya alterkan sedikit dia punya dia punya shape ni. So saya nak jadikan macam ni sikit. Okay, mungkin ni ke bawah sikit. Dan ni bahagian atas sikit. Terlampau besar, tekan E balik. Kita kena adjust balik sini. Dan ni naik ke atas. Okay. So ni sama, masuk ke dalam kita punya masking mask tadi. Sekejap saya tak boleh nak paste ni sebab Illustrator rasa berat. So saya tak dapat nak paste. Edit, cut, edit, paste. Okay. Ctrl F. So kita ada bahagian ni. So bahagian ni mungkin kita kena buat style lain lah, ataupun macam korang nak buat design-design yang menarik nak tambah topografi ke, boleh tambah kat sini lah. Mungkin kita nak tambah bahagian peta sikit. So saya nak pergi dekat bahagian topo export. Topo. Saya nak copy sikit bahagian ni, snipping tu. Saya just snippet, saya just ambil screenshot dan letak kat sini. So daripada sini kita image tracekan jadi dia sebagai technical drawing. Trace result kita kena adjust sikit threshold dia supaya naik segi sikit detail, biar nampak balik detail-detail kita. Okay, tekan expand. So dia sekarang ni pakai stroke, kita expand ke balik.
Oh, lagi berat lah kita punya file ni. Dah masukkan dekat kita punya shape ni je lah. So just nak bagi texture sedikit. Just nak bagi texture dekat belakang-belakang tu. Eye balik. Color kita adjust, cerahkan sedikit dia punya artwork ni. So kalau macam korang nak letak pattern, boleh pakai pattern. Kalau korang nak korang just nak buat macam saya ni pun boleh. Asalkan kita ada bahagian sesuatu benda yang kita nak letak bahagian belakang tu. Object, edit, paste tak ada. Ctrl X tak ada. Sekarang ni tengah berat. So kalau macam saya copy, kalau macam tak ada dekat bahagian paste kat sini, maksudnya dia tak copy ataupun cut sebetul lah tu. Alamak. Okay. Kita terpaksa lupakan yang ni. Kita cari yang lain. Kita cari cara lain. Pergi dekat bahagian appearance ni. Buatkan dia satu lagi fill. Fill dekat bahagian atas sekali. So bahagian fill ni kita jadikan pattern. Kita ambil yang bahagian pattern yang kita ada. So ambil sini. Dan kita nak rotatekan sedikit. Right click, transform, scale. Besarkan dulu. Transform object, uncheck. Mungkin pattern kena tukar pattern yang besar sedikit kot. Library balik, library, pattern, basic graph, basic line. Cari yang besar sikit. Okay, ni besar. So dari sini tekan yang bahagian layer fill ni. Right click, transform, rotatekan dia. Transform object kena uncheck. Kalau macam kita tak uncheck, nanti dia akan rotatekan sekali yang bahagian luar ni. Kita nak bahagian pattern saja affected. So kita uncheck yang transform object, biar dia affect kat bahagian pattern sahaja. Okay. So ni pun dah okay. Kita tekan okay. Jadi kita ada macam depth yang lain sedikit. Okay, sambung balik. So bahagian ni kita dah settle. Dan kita akan kena buat yang bahagian cube ni lah. Macam mana dia buat, saya pun tak sure. Saya cuba je lah. Ambil yang bahagian cube, kotak. Mungkin kita kena letak satu lagi, text. Buat satu. Dan yang kat sini kita tulis bahagian TikTok. Lepas tu yang bawah lagi kita letak bahagian sponsor pula. Sponsor TikTok, sponsor TikTok, sponsor TikTok, sponsor. Dan besarkan dia supaya dia merge pula dah. Sama ada supaya dia sama size, lebar dia. Daripada sini kita buat macam sama macam yang awal-awal kita buat tadi. So buat satu kotak untuk hitam satu dan putih satu. So yang ni bahagian putih. Letak bahagian belakang. Kita alignkan dia. Yang ni kita nak duplicate dulu. Buat buat expand atau buat backup. Daripada sini kita alignkan dulu. Jangan besar sangat, jangan kecil sangat. So sini okey. Masuk yang bawah pula. Alignkan. Yang ni kena Ctrl Shift O untuk outlinekan ataupun expandkan dia. Dan alignkan dia. Okay. Yang bahagian ni kita kena tukar pada warna hitam. Yang bahagian ni tukar pada warna putih. Okay, so kita dah ada dua ni. Saya tak sure sama ada berjaya ataupun tak. Saya mencuba. Okay, TikTok sponsor. Jadikan dia sebagai sama simbol. Jadikan dia sebagai simbol. Korang jangan risau sangat dynamic dengan static ni. Sponsor. Tekan OK. Pergi yang bahagian rectangle. Kita nak jadikan dia sebagai 3D. Okay, kena lebar sikit. Daripada sini object pula dah. Effect. Pergi dekat bahagian 3D material, 3D classic. And then kita extrude bevel je lah. Extrude bevel, kita make sure yang kita punya angle tu betul lah. So yang bahagian ni yang bahagian face. Kita besarkan dia punya ni sikit. Kita nak dapat bahagian bawah tu. Dan plastic shading ni tukar kepada no shading. Sebelum tu kita tukar pada wireframe dulu. Sebab kita nak nampak dia punya ni nanti. Pergi dekat bahagian map art. Dan cari yang bahagian surface kita punya. So bahagian atas ni kita nak letak bahagian sponsor sama, TikTok sponsor. So yang bahagian bawah pun sama. Mungkin kalau scale to fit dia akan menjadi lebar. Dia akan stretch macam ni. Pergi dekat bahagian surface lain pula.
Dia akan bagi bawah. Bawah kita tak perlu. Bahagian tepi kita nak juga. So pakai yang simbol sponsor. Bahagian sana pula simbol sponsor. Dan kita maintain lah. So tekan yang ni, Invisible Geometry, tekan OK. Yang ni pula kita tukar kepada no shading. OK. So kita ada macam shape macam ni lah. So tekan OK. So kita ada macam shape macam ni. Apa yang saya nak buat ialah saya nak expand dulu. Saya buat backup. Saya nak expandkan dia. Daripada sini kita masuk dekat bahagian atas ni. Dan mungkin kita nak apply effect yang macam warper macam ni. Saya tak sure sama ada dipakai warp biasa ataupun pakai effect warp punya effect. So kalau macam kita tengok dekat bahagian effect, pergi dekat warp, kita ada macam function untuk jadikan dia warp kan. So kat sini kita boleh adjust. So kita nampak macam lebih kurang macam ni lah. Dan satu lagi, mungkin saya nak buat backup. OK dulu. Kita pergi appearance balik, remove yang bahagian warp ni. Satu lagi dia rasanya pakai warp biasa. Object, expand, merge, Pathfinder, merge, if object. Mang warp benda shortcut key warp yang warp biasa yang kita pakai untuk alter. Saya pun dah tak ingat ni. Shift I Shift I bukan Shift R. Bukan. Ni brinker. Oh, warp WARP. Kat mana? Saya dah tak ingat lah. Apa? Alt Shift Control W. Bukan. Ni aku nak desktop biasa. Ya, dia macam envelope tu kan. Ingat. Okay, ni. Nampak tak yang bahagian ni yang kan kita boleh buat warp tu kan. Macam Photoshop punya warp lah. Kan dia transform. Sekejap sahabat-sahabat semua, saya cuba mencari dulu. Saya dah tak ingat dia punya shortcut key ataupun mana tools dia. Dah lama tak guna, jadi saya pun lupa. Warp. Ke just pakai puppet pakai puppet je lah. Pakai puppet tu, pintu puppet pintu. Shaper simbol. Puppet. Okay, puppet waktu dekat bahagian sini. Okay, puppet waktu. So saya nak adjust ke daripada sini. Kita nak alter. So yang ni pun boleh pakai untuk alter shape dekat sini lah. So dia nampak macam random punya sponsor gitu. Tapi kita tak nak lah macam ni. Yang ni nampak macam hodoh sangat. Kalau macam korang ada masa, korang kena explore sendirilah bahagian ni. Kita pakai yang puppet punya tu. Sebab saya tak sure yang satu lagi. Dia punya warp macam Illustrator sedikit. Tapi saya tak ingat dah dia punya tools apa. So kita just pakai warp biasa daripada effect warp ni. Dan dapatkan apply effect ni, kita just expand je lah. Object, expand appearance. Dan kita mergekan balik ke dia. So merge. Okay, kita kena buang dulu yang bahagian shape ni. Tak perlu. Okay. Okay, merge. Tak perlu. Okay. Ni okay. So kita nak buat satu lagi. Kita nak jadikan dia sebagai offset sedikit. Paste. And then mergekan belaka. Alamak. Ungroup. Cara mudahnya kita just pakai sini saja. Pergi dekat bahagian appearance lah. And then tambah bahagian stroke punya. Stroke punya letak bahagian belakang video. Jangan jadikan stroke sama macam tadi kita nak buat tu. Oh, tak dapat sebab objek dia terlampau besar sangat. Kita expand saja. Expand biasa. Objek. Ungroup.
Ungroup lagi. Ungroup sekali lagi. Okay, dapatkan shape macam ni. Release ungroup. Ungroup, release clipping mask. Yang ni kita mergekan dulu. Pathfinder, mergekan dia. Yang ni pun sama, mergekan dulu. Ni pun sama, mergekan dulu. Ctrl G, mergekan belaka. Dan kita kena fit sikit yang bahagian detailing sini. So macam mana nak buang ni, korang just tekan Q untuk aktifkan lasso tu. Select yang bahagian yang kita nak buang ni. Select yang bahagian yang detail-detail yang kita nak buang ni. Dan tekan delete je lah. So kita dah ada clean punya arc. Okay, so daripada clean punya arc ni, saya nak jadikan dia sebagai warna hitam. Warna hitam. Dan kita kena fit sikit dia punya angle. Okay, simplify, object, path, offset path. Korang jangan risau kalau macam korang terlepas pandang ataupun tak dapat nak tangkap. Nanti kita akan upload live ni 20 pixel. Live ni dekat bahagian YouTube channel kita. So YouTube channel kita nama dia adalah Ras Attire. Nanti kita akan upload yang video kita punya replay ni dekat YouTube. Okay. So maafkan saya tak sempat lagi nak jawab soalan-soalan yang ada. Saya nak settlekan yang bahagian ni dulu. Satu lagi kita buat bahagian object path, offset path. Tapi tukarkan dia ke cat sedikit. Yang ni tukar kepada warna putih pula. Okay, so kita ada macam bahagian macam logo Notion pun ada. Kita tak sponsor. Dan bahagian depan belakang ni kita just buat sama je lah. So copy, Ctrl G, reflectkan dia, transform, reflect. Okay, kita buang elemen yang tak perlu. Ni buang. Ni pun buang. Ni buang. Dan bahagian lengang. Okay, bahagian lengang kita tak sempat masa sebab saya nak end at left awal. Jadi yang bahagian lengang ni kita just buat kosong. Tapi hopefully korang boleh dapat lah apa yang saya nak cuba buat malam ni kira berjaya lah. Sebab saya dapat buat jadi simbol dan buat shape yang style macam ni. Cumanya ada certain benda tu yang macam saya tak dapat nak saya tekan. Contohnya macam mana dibuat perspektif macam ni. Ni adalah creation. Macam korang kena buat 3D object and then susun satu-satu. Tapi dari segi perspektif yang berbeza-beza. So ni mungkin agak remeh nak buat macam ni. Ataupun yang paling senang dia just pakai, saya tak sure dia kalau macam pakai, kalau macam jadikan teks tu sebagai sebagai apa? Sebagai stroke boleh ke tak? So saya pun tak explore lagi bahagian tu. Maksud saya nak tukarkan stroke pada teks tu. Contohnya macam kita buat teks kan. Dan kita jadikan ni sebagai bahagian stroke. Bahagian stroke ni. So actually kita boleh jadikan dia sebagai stroke sebenarnya. Cumanya malam ni kita tak ajar yang tu. Mungkin next live saya akan cuba masuk yang bahagian macam mana kita nak jadikan semua benda ataupun macam certain elemen tu sebagai stroke. Sebab stroke ni kan, stroke ni agak unik lah. Bagi saya agak unik. Macam kita ada bahagian-bahagian path, macam buat pattern macam ni kan. Boleh buat pattern macam ni. So kita nak jadikan yang bahagian teks tu sebagai pattern untuk stroke. So mungkin next live saya akan cuba usaha untuk bagi explanation yang lebih lanjut ataupun lebih detail mengenai yang bahagian stroke punya pattern untuk yang bahagian teks tu. Okay, kalau macam ni pula saya nak bagi sedikit macam mana dia buat yang bahagian depan tu. Effect, warp, ambil yang bahagian fish eye. So ambil yang fish eye dia dapat akan dapat yang bahagian yang sama macam ni lah. So just pakai fish eye saja. Okay. Then sambung yang bahagian atas tu just sambung text macam biasa. Tu untuk fish eye. Dan kita pun boleh adjust bahagian sini. Jadi banyak main dekat bahagian warping ni lah. Untuk yang bahagian ni pula, okay, dia apply bahagian warp dulu. Lepas tu apa yang dibuat selepas tu adalah next step dia jadikan, dia cari macam masking. Dia buat dulu macam kita buat tone edge tadi, buat shape biasa. Dan dia main transparansi mask untuk gelapkan yang bahagian tengah tu. So contohnya saya buat bulat yang shape tu. Saya buat bulat. Okay, saya buat dulu in case kalau macam korang tak faham apa yang saya nak cuba sampaikan ni. So yang ni kita jadikan dia sebagai
hitam. Okay, hitam. Mungkin kita kena jadikan dia sebagai gradient radius. Ambil gradient radius. So yang mana hitam? Hitam. Okay, hitam. Yang tengah ni hitam, betul-betul hitam. Opacity kosong. Yang ni belakang, opacity 100. Yang belakang ni kosong. Dan ni kita tukar warna dulu. Saya nak tunjuk macam mana dia dapat hasilkan efek ni. So yang bahagian ni kita tahu kan, dia sama, base sama. Dia warpkan juga yang belakang tu. Cumanya macam mana kita nak dapatkan yang bahagian black hole tu. So black hole tu daripada gradient ni. Okay, daripada gradient ni dia control C, control S, yang gradient daripada hitam putih, dan dia pergi transparency, make mask, dia paste dekat sini. Alamak, kita tak dapat paste lah. Kita tak dapat paste lah. Control C, Control V, Control C, Control F. Saya punya PC tengah stuck Aduh. Apa ni? Edit card. Edit tak ada. Edit card. Edit tak ada. Saya tak dapat nak tunjuk macam ni. Sebab kita punya PC berat, dia punya banyak sangat kita pakai efek yang point-point vector ni. Kalau macam kita tekan Ctrl Y, terlampau banyak. So dia impact kita punya PC performance. Even saya nak copy paste pun tak dapat sekarang ni. Okay, apa yang saya buat ialah saya nak masukkan daripada sini. Mungkin sebab saya tak dapat nak tunjuk ni, tak boleh nak copy. So dia sama macam kita buat gradient dekat sini. Yang gradient ni kita jadikan hitam putih kan. Hitam macam hitam dan hitam putih sini. Kita masukkan dalam bahagian transparency ni. Dan make yang bahagian ni sebagai mask. Apabila kita paste yang hitam ni, nanti dia akan jadikan sebagai black hole dekat bahagian ni. Dan sebabkan kita pakai gradient, yang gradient bukannya pure black ataupun hitam solid color, dia ada pakai macam gradient hitam kekelabu kan. Disebabkan kita pakai gradient hitam kekelabu, dia akan masking tu. Mungkin saya kena buka Photoshop. Kalau Photoshop macam senang sikit. Senang nak explain sebab kita punya Illustrator ni sekarang ni tengah jeng. So saya nak buka sikit bahagian Photoshop. Maafkah saya punya ni tak dapat nak clear out secara jelas sebabkan kita punya PC ni. Okay, masuk kat sini. Contohnya macam kita ada background solid hitam kan, solid ataupun solid kuning lah, kuning. Dan kita jadikan dia sebagai macam tersimas tadi. Apa yang kita buat ialah kita copy yang bahagian hitam tu. Kita copy yang gradient tadi, hitam kelabu. Dan kita jadikan dia sebagai masking layer. So macam bila saya warnakan dekat bahagian masking ni yang ni putih ni maksudnya dia nampak. Okay, putih maksudnya nampak. Bila kita apply hitam, bila kita apply warna hitam, dia akan nampakkan warna background tu. So solid color saya cuba tukar warna background ni kepada warna yang biru. Okay, so macam saya warnakan ni adalah hitam ni. Tapi bila saya warnakan, dia akan nampak ataupun dia macam maskingkan dia punya efek tu. So itulah konsep yang dia buat, yang dekat bahagian bahagian sini. Dan apa yang dia buat satu lagi kat situ, dia jadikan, kenapa kita tukar kepada gradient, sebabnya bila kita ada gradient, contohnya saya ambil warna gradient, saya ambil warna hitam pekat, satu hitam pekat. Okay, ni satu hitam pekat ni, hitam pekat, dan satu lagi adalah hitam yang kelabu sikit. Dan saya nak besarkan sedikit saya punya brush. Saya nak besarkan brush saya. Brush saya besarkan lagi. So bila kita apply yang bahagian kelabu tu, mungkin kena cerahkan sikit kelabu ke. Dia akan nampak yang bahagian separa macam opacity sikit. Jadi bila kita pakai gradient dekat bahagian tengah tadi, apa yang dia buat ialah kita nak nampakkan macam ada fade in ataupun bahagian opacity untuk dia punya layer tu. So balik shift X. So maksudnya kita akan dapat macam ni lah. Ni nampak ni. Ni macam kita anggaplah macam gradient. So bahagian tengah hitam pure, bahagian tepi tu adalah bahagian kelabu. Okay. Dan bila kita apply dekat bahagian sini, kita akan nampak lah. So kita tukar warna background dulu. Dia akan nampak macam ni. So itulah konsep yang digunakan untuk hasilkan macam efek macam ni. So shape dia ni korang just buat saja shape macam mana yang korang nak, bergelembung ke apa-apa ke. Tapi dia punya last kali jadikan sebagai transparency punya mask tu. Itu saja. Okay, sambung balik bahagian sini. Lengan kita nak jadikan warna
hitam biasa, tak perlu dah buat design banyak-banyak kat sini. Lepas tu dua ni masukkan dekat bahagian atas, design. Kita nak masuk dalam mockup 2D pula. Okey. Pure color, hitam pekat. Daripada sini kita nak ambil pula yang bahagian masking. So layer balik, outer clip. Sama juga sebab kita tak dapat nak copy sekarang ni. So problem sikit. Kita dapat nak copy sekarang ni. Clipping mask, outer clip. Bahagian atas ni 3. Okay, masuk dekat bahagian design. Dan design tutup balik yang ni. Then buat masking. Bagi saya ruang sekejap untuk saya settlekan yang ni. And then saya akan cuba jawab sebarang soalan yang saudara-saudara kita bertanya. Masuk dekat mockup 2D. Okay, ni design yang sebelum ni lah yang kita buat. So yang ni kita pakai design Photoshop, design daripada Photoshop, and then kita masukkan ke AI. Kita vektorkan dia daripada gambar. Gambar tu masuk Photoshop, jadikan vektor, and then kita masuk kat sini supaya kita boleh edit balik dia punya vektor tu. So kalau macam korang nak tengok macam mana kita buat design macam ni, boleh pergi dekat kita punya YouTube channel. Saya ada explain yang lagi mendalam yang berkenaan dengan topik ni. Masuk balik, paste, properties, copy, paste dekat mockup 2D kita. Okay. And then nak buat bahagian belakang pula. Belakang, paste. Saya kena settlekan job client pula lepas ni. Paste, properties, besarkan, pindah ke belakang sekali, buang yang ni. Okay, and then masuk yang bahagian lengang. Okay, so lengang kita suka warna hitam je lah. Warna hitam saja. Sama. Ni tukar pada warna putih. Color putih. Hitam. Situ putih, sini hitam. Okay, kelabu sikit lah. Hitam yang kelabu sikit. Okay. Ni bersama. Follow saja. Paste balik. Okay. So alhamdulillah kita berjaya settlekan satu design untuk satu malam, sama dengan kita punya live sebelum ni lah. So kalau macam korang nak tahu schedule kita orang, okay, schedule saya tengok atas kita punya engagement ataupun macam analitik. Okay, dulu kita buat, masa awal start kita buat setiap hari, tapi selepas kita check balik pada hari Ahad tak ada orang sangat yang join. That's why kita tukarkan kita punya schedule daripada Isnin hingga Sabtu saja. Okay, daripada Isnin hingga Sabtu saja yang kita buat.
So yang ni kena besarkan sedikit sebab dia dah terubah ni. Dia dah ubah balik ni design ni. Sekejap saya pergi dekat appearance balik. Opacity, transform, scale. Sebesarkan sikit lagi. 440, okey. Yang bahagian sini bersama. Transform, I. And then okey. So inilah hasil design kita untuk malam ni. Next saya nak jawab persoalan-persoalan yang kita tengah guna. Okay. Malam selalu start pukul berapa? Kereta biasanya start pukul 10 ataupun 10.30. 10 ataupun 10.30. Okay, 10 ataupun 10.30 kita akan start buat live pada hari Isnin hingga Sabtu. Setiap malam Isnin hingga Sabtu, jam pukul 10 ataupun pukul 10.30. Tapi disebabkan kita punya sekarang kan terawih hang, jadi mungkin ada delay sikit. Jadi dalam 10.30 baru kita start lah normally. Betul bang, saya jarang tengok kat TikTok ni orang buat live nak ajar AI ni. Sebenarnya ada banyak je. Tapi apa yang saya perasan yang agency yang lain, dia buat live, dia akan ajar cara gunakan tools. Saya punya live ni pula, value saya adalah saya solve problem bersama-sama dengan awak tengok. Okay, kalau macam awak tengok saya tak dapat nak saya tekan masalah tu, itu pun mungkin antara faktor skill set saya lah. Jadi kalau macam kita punya tengok live yang lain, orang lain buat live, dia ajar benda yang dia tahu ataupun benda yang dia ada macam modul lah kan. Tapi yang macam saya punya live ni, saya memang tak tahu sangat macam design ni. Saya tak pernah buat design ni. Memang saya tak pernah buat design ni. So saya cuba berdasarkan konsep ni, saya cuba ambil apa yang saya boleh dapatkan daripada konsep ni dan masuk applykan dalam kita punya design. Okay, itu adalah value yang saya cuba nak sampaikan dalam saya punya live lah. Setiap kali saya dapat masalah, saya cuba iterate dan cuba improve apa yang saya boleh buat untuk dapatkan vibe yang lebih kurang sama dengan gambar-gambar konsep yang kita ada. Okay, sublimation tu apa? Sublimation ni maksudnya sejenis printing di mana dia letak, dipindahkan printing tu ke kain, okay, secara full ataupun secara penuh atau secara total. So macam contoh macam kita ada heat press kan, tak pernah dengar macam heat press ni pun screen. Dia macam pakai pemanas tu. Kalau macam saya boleh cakap dalam bahasa umum, dia macam ada mesin pemanas tu. Dia letak stiker dan stiker tu letak atas baju. Dia pakai mesin pemanas tu untuk lekatkan stiker tu dekat baju. Okay, tu yang bahagian heat press. Tapi yang bahagian sublimation ni pula, stiker tu bila dia panaskan ataupun macam dia mixkan, dia printkan, dia heat presskan ke atas biar warna tu serap ke kain. Okay, itu adalah sublimation. Lawas. Terima kasih lah. Saya pun tak expect dapat result macam ni. Abang guna AI tahun bila? 2024 ke? Saya subscribe yang bahagian Adobe punya package. So saya punya bulanan lebih kurang 130 ke 140 sebulan. Dan saya ambil annual plan. So saya subscribe untuk semua ni lah, semua package ni. Semua package Adobe punya tu. Thank you Hakimi Sabri sebab follow kami punya live. Boleh share mockup tak? Mockup 2D? Tak boleh sebab kami punya mockup 2D kami adalah reflektif daripada kita punya official punya pola. So official punya pola ni kita memang tak share dekat kita punya audience lah ataupun kita punya agents. Yang ni memang hak kita orang saja yang memang kita pakai ni terus boleh boleh printing terus. Dia ada dua jenis pola. Satu adalah pola gas dan satu adalah pola official. Yang kami sedang gunakan sekarang ini ialah pola official. Okay, pola gas ni maksudnya pola yang korang cari dekat sumber-sumber online. Macam contohnya Freepik kan. Freepik pun ada pola. Saya cuba cari sekejap dan bantu sebanyak yang boleh. Just see design. So korang cari pola yang macam ni, style macam ni. Okay, make sure license free.
Cari yang jenis pola macam ni. Ni adalah body counting normal, ni adalah body cutting raglang. Okay, ada beza. Normal ni punya, tengok lengan dia. So ni adalah normal, ni adalah raglang. So apa yang awak boleh buat ialah awak buang design-design dalam ni dan awak letak design awak sendiri ke dalam ni. So kita punya mockup 2D pula, mockup 2D which is this one, ni kita buat daripada kita punya pola. So kita tak boleh nak kongsi lah sebab ni memang alternatif ataupun direct dengan kita punya pola kita. Boleh desainkan baju ke? Memang kita buat servis desainkan baju. Okay, kita ada dua servis. Satu adalah design saja. So design saja kita punya range harga dalam 200.5 hingga ke 300.5 bergantung kepada skop projek. Untuk design baju saja. Okay, kalau macam nak printing dengan kita orang, okay, kita buat printing baju sublimation. Design dan printing, bila kita buat design dengan printing sekaligus, kita punya charge design kosong. Okay, maksudnya free charge design kalau macam printing terus dengan kita orang. Tak ada masalah. So harap saya dapat menjawab persoalan-persoalan yang saudara ataupun saudari yang daripada sinilah. Harap mendapat menjawab soalan share ni lah. Okay, saya nak tunjukkan sedikit kalau share ni masih ada, macam mana kita nak ambil design daripada pola ni, dari free pick. Jangan risau, ni percuma saja. Saya ambil lesson yang free punya. Maksudnya kalau macam awak tak subscribe pun awak boleh download yang bahagian ni. So awak pergi daripada buka yang bahagian Illustrator ni. Saya nak tutup sekejap yang bahagian ni. So apa yang awak perlu buat ialah awak copy release clipping mask, ambil yang bahagian pola dia ni, yang bahagian shade ni, jadikan dia sebagai warna hitam ataupun kelabu, dan kita dah ada bahagian base. Okey, daripada sini apa yang awak kena buat ialah awak kena buat dia punya bleeding point. Okey, bleeding point 0.125. Biasanya 0.125 inci, 0.125 inci. Ni adalah sebagai bleeding point lah. Jadikan dia sebagai stroke merah supaya awak senang nampak nanti. Dan yang bahagian dalam ni pula, yang safe area ni kita tukar kepada warna hijau lah, hijau. Okay, so daripada sini awak just design saja. Awak jangan risau kalau macam awak hantar ke kilang pun, nanti kilang ni akan macam kilang awak hantar ke design kepada saya kan, design kepada Rust Attire, kami punya team. Kami punya team akan ambil design-design awak ni yang awak letakkan sini dan masukkan ke dalam kami punya design. Okay, so tak akan ada isu dari segi pola salah. Maksudnya awak design kat sini pun kita orang cuba alter balik supaya sama dengan design awak dan masukkan design tu ke dalam kami punya pola lah. So kalau macam awak pergi hantar template ni pun, macam template gas ni kepada kilang-kilang lain pun, dia orang pun akan gunakan cara yang sama. Dia akan ambil design awak tu, dia akan masukkan ke dalam pola dia orang punya yang original punya dan boleh printing. Harap dapat memberi input sedikit kepada saudara saudari Shay, saya tak sure lelaki ke perempuan, dan saudara apa lagi, saudara yang lain lah. Saya dah terlepas pandang yang banyak ni. Okey, itu saja design kita pada malam ini. Alhamdulillah kita dapat settlekan satu design untuk satu malam seperti live sebelum ni. So kalau macam korang nak tengok balik video-video ni, video-video live replay kita, korang boleh check dekat kita punya YouTube channel, which is the Rust Attire channel. Okay, so pergi dekat bahagian YouTube kami, tulis YouTube, dan pergi dekat bahagian platform Rust Attire. YouTube type Rust Attire, dan sebarang apa-apa live replay yang kami buat selama ni kami letak dekat sini. Okay, pergi kat playlist, kami akan letak dekat live replay tu dekat sini lah. Jadi harap dapat membantu dan memberi manfaat kepada saudara-saudari sekalian. So itu sahaja daripada saya. Selamat menyambut bulan puasa. Terima kasih kerana support kami punya live channel ini. Saya doakan semoga semua dipermudahkan segala urusan dan berpuasa dengan baik. Kalau macam lelaki tu, jangan tinggalkan puasa dan laksanakan ibadat sebaik yang mungkin lah. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum dan salam sejahtera.